Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Pertamanya, syukur pada Allah Ta'ala dapat bersama-sama lagi kita pada hari ini. Dan yang kedua, mohon maaf terlewat sedikit daripada waktu yang dijadualkan 7.30 pagi ni. Perut memulih sikit. Duduk masuk ke tandas pagi ni. Jadi yang itu kita tak boleh buat apa lah. Benda yang antara benda yang apa pun yang berlaku, dia paling penting lah. Jadi kalau tengah kelas pun sakit perut, kelas pun boleh cancel. Jadi kita tangguhkan sedikit, agak terlewat pada hari ini. Ala kulli hal, syukur pada Allah. Dan juga saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga pada yang masuk dalam page kita dan tuliskan salam kepada saya di ruangan komen. Ada Kak Basitah, ada Kak Siti Hajar, Kak Nurzita, Kak Noliah, dan juga yang lain-lain, insyaAllah. Baik, hari ini kita ambil sikit satu hadis insyaAllah. Hadisnya panjang, tapi sangat banyak manfaat ataupun ibrah yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Hari ini kita masuk pada hadis yang ke-21 melalui kitab Syama'il Muhammadiyah dalam kapsul yang kita bawakan 15 minit insya-Allah. Hadis yang ke-21, wa anhu bihi qala haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraith Al-Khuzai qala haddatsana Ali bin Husain bin Waqid qala haddatsani Abi qala haddatsani Abdullah bin Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah radhiyallahu anhu yaqul Ja'a Salmanul Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah bima'idatin 'alaiha rutab fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Salman ma hadha faqala sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabika faqala irfa'ha fa inna la na'kulu as-sadaqah qala farafa'aha faja'a al-ghad bimithlihi fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلى نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. Baik, hadisnya panjang sikit. Isi kandungannya juga banyak yang kita dapat ambil istifadah. Okey. Daripada Abu Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sayyidina Salman adalah seorang ahli kitab. Asalnya orang Parsi yang telah datang menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bukan orang Arab lah. Ya, beliau orang Ajam. Jadi manusia ni terbahagi dua. Di sisi orang Arab, manusia ni terbahagi dua. Ya, ada Arab, yang kedua ada Ajam. Ada Arab dan ada Ajam. Arab tu bangsa Arab lah. Ajam tu adalah selain Arab. Jadi senang aja. Kalau orang Arab dia panggil Arab. Kalau selain daripada Arab dia panggil Ajam. Kita ni Ajam lah. Kita ni Ajam, orang Parsi Ajam, orang Amerika Ajam. Ya. Baik. Jadi Sayyidina Salman adalah Ajam, ahli kitab yang sebelumnya kalau dibaca manaqibnya panjang lah. Ya. Yang sebelumnya sudah banyak menguasai kepada kitab Taurat dan telah istilahnya mengaji dengan banyak rahib-rahib lah dan menguasai sungguh kitab Taurat. Sebagaimana yang kita pernah sebut sebelum ini, dalam Taurat itu dan juga dalam Injil telah menceritakan secara detail berkenaan dengan Nabi yang akan datang pada akhir zaman. Jadi Salman ni antara yang umur dia panjang. Jadi dia juga seorang alim yang mengaji daripada seorang rahib kepada seorang rahib. Ya, sehinggalah penguasaan kitab Taurat itu pada dirinya. Maka apabila dengar saja ada seorang lelaki daripada kalangan orang Arab yang muncul di Madinah
ya, yang mengaku dirinya sebagai Nabi, pesuruh Allah, maka dia tahu bahawa kebenaran daripada kitab Taurat yang dipegangnya itu adalah benar. Maka dia datang cari Rasulullah SAW di Madinah, ya, dan nak tengok sendiri. Ini confirmation ni. Nak confirm kan, orang dia dengar-dengar berita ada seorang Nabi di Madinah yang mengaku sebagai Rasulullah, pesuruh Allah, utusan Allah. Jadi datang bukan terus ikut, tak tahu kod-kod yang mengaku tu hanya mendakwa-dakwi sahaja, padahal dia bukan orangnya. Kan ajaran sesat sekarang banyak macam itu. Ya, orang mengaku Imam Mahdi saja dah berapa banyak. Kan yang mengaku Imam Mahdi saja berapa banyak. Jadi nak dikonfirmkan betul itu adalah orangnya, maka ciri-cirinya perlu dilihat ataupun dikonfirmkan terlebih dahulu. Jadi hadis ini membuktikan tentang pembuktian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Salman, dan akhirnya membawa kepada pengislaman. Sebab ahli kitab ni apabila yang betul-betul berpegang dengan Taurat, mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, mereka kenal ciri-ciri Nabi tu macam mereka kenal anak mereka sendiri. Jadi bila dah confirm, maka mereka akan beriman, ya, dengan Nabi, dan itu menjadi pengesah kepada ilmunya daripada kitab Taurat ataupun kitab-kitab yang terdahulu. Ini saya sudah sebut sebahagiannya pada mukadimah bab. Ya. Okey. Jadi Sayyidina Salman datang pada Nabi SAW dengan membawa hidangan makanan daripada tamar. Ini ujian. Nak confirmkan ni. Ya. Jadi dia bawa satu hidangan makanan daripada tamar, diletakkan di hadapan baginda Rasul SAW. Kemudian baginda Rasul SAW bersabda, "Wahai Salman, ma hadha? Apakah ini ya Salman?" Nabi tanya, bukan Nabi tak nampak itu kurma. Salman pun taklah lurus saja jawab, pembaris saja dia jawab, ini kurma lah, tak nampak ke kurma? Bukan begitu. Ya. Sayyidina Salman pun faham apakah maksud daripada soalan Nabi tu. Ma hadza ya Salman? Ni apa Salman? Maksudnya yang kamu bagi aku ni sebagai apa? Itu maksud soalan itulah. Walaupun yang ditanya apa ni? Apa ni tu bukan secara literal. Maksudnya ni apa? Ni adalah kurma, bukan. Okey. Maka Salman pun menjawab. Salman pun pandai dah Nabi tanya apa ni, dia pun tak lurus lah. Dia pun tak ada jawab, ini kurma ya Rasulullah, bukan. Salman menjawab, sadaqatun alaika wa ala ashabika. Ya, ini penting. Penting. Jadi kita tengok flow hadis ni. Jawab Salman, ini sedekah. Kita kena faham istilah sedekah. Istilah sedekah adalah zakat. Ya, istilah sedekah adalah zakat. Sebab sedekah ni ada sedekah wajib, ada sedekah yang sunat. Ya, sedekah wajib ni wajib keluarlah, iaitu zakat. Sedekah yang sunat itu yang ada lebihan, yang kita tidaklah dipaksakan untuk kita mengeluarkannya, tapi kita sukarela tatawuk mengeluarkannya, maka itu zakat ataupun sedekah sunat. Tapi istilah sekarang kita bezalah. Sedekah ni sedekah lah, tapi zakat adalah sedekah wajib. Maka Salman jawab, ini adalah zakat untuk tuan dan juga sedekah untuk sahabat-sahabat. Boleh jadi zakat jugalah. Zakat untuk tuan dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain. Jadi dia bagi kepada semua yang ada situ, Nabi dan juga para sahabat. Baginda Rasul SAW bersabda, irfa'ha, angkatlah hidangan ni. Kami Rasulullah dan ahli bait Rasulullah SAW tidak makan sedekah. Jadi satu ciri yang dia confirmkan oleh Salman, sebagaimana yang termaktub juga dalam kitab terdahulu, bahawa Nabi akhir zaman ini sifatnya tidak makan zakat. Tak terima zakat. Tidak menerima zakat. Jadi dia dah confirm lah, dia datang tu. Tapi nak confirmkan betul-betul. Sebab Nabi, antara ciri yang disebutkan, tidak menerima zakat dan menerima hadiah. Kita tengok. Kemudian dia pun angkat. Datang pula pada keesokan harinya, Sayyidina Salman datang semula dengan membawa makanan yang serupa. Kemudian meletakkannya di hadapan baginda Rasul SAW.
baginda bersabda, apakah ini wahai Salman? Salman radhiyallahu anhu menjawab, ini hadiah buat tuan. Hari kedua dia datang lagi, bawa benda sama, Nabi tanya benda yang sama. Ni apa? Jawapan berbeza. Semalam jawab zakat, Nabi tak ambil. Yang hari kedua, ini hadiah buat tuan. Tengok hari pertama Salman cakap zakat untuk Nabi dan juga untuk sahabat-sahabat. Tapi Nabi suruh angkat. Padahal sahabat boleh makan zakat. Sahabat Nabi belakang tu meleleh je lah air liur kan. Kenapa tak dibagi ke kami? Kenapa tak dibagi ke kami? Kami boleh makan. Yang tak boleh makan tu Nabi je. Kan? Ini Nabi nak tarbiyah sahabat-sahabat untuk tunggu pada yang lebih sempurna. Untuk tunggu pada yang lebih sempurna. Kerana nanti kita akan bincang hadiah dan sedekah, yang mana yang lagi baik, yang lebih baik adalah hadiah. Kenapa yang lebih baik adalah hadiah? Kerana hadiah fiha mahabbah, di dalamnya ada kasih sayang. Tapi kalau dalam bab zakat, kita tak semestinya ada kasih sayang. Kadang-kadang orang terpaksa lagi. Dia tak rasa pun jiwa dia untuk dia memberi. Tapi kalau hadiah itu seseorang tak akan beri hadiah kepada orang yang dia tak suka. Kan? Jadi dalam pemberian hadiah ada kasih sayang. Dan ia lebih sempurna lagi, lebih daripada sedekah yang diberikan. Kan? Ya. Sedekah akan boleh jadi diberikan dalam keadaan marah-marah. Kan kau ni hari-hari datang minta. Ambil lah. Dah, aku dah bagi ni, pergi main jauh-jauh. Dia boleh marah. Dia bagi sedekah. Tapi tak ada pernah orang yang memberi hadiah dalam keadaan marah-marah. Bahkan, walau sekecil mana hadiah yang diberikan, penerima tetap akan rasa seronok. Sedangkan sedekah boleh jadi penerima tak puas hati lagi. Tak cukup dan sebagainya. Tapi kalau hadiah, walaupun sekecil mana hadiah, akan dihargai oleh penerima. Jadi hadiah nilai dia lebih tinggi lagi daripada sedekah. Hadis ni panjang tuan-tuan. Kita sambung besok lah. Sebab dah habis 15 minit. Pukul 8 ni pun ada orang nak mengaji. Kita dah habis 15 minit. InsyaAllah nanti kita sambung dalam bab hadiah tadi. Setelah Sayyidina Salman bagi hadiah pada Rasulullah, tengok apa yang Rasulullah buat. Dan ada panjang sikit lah cerita mukjizat Nabi juga sikit di belakang tu. Jadi kita akan sambung esok insya-Allah hadis yang ke-21 part kedua insya-Allah. Jadi terima kasih kepada yang sudi bersama-sama mendengarkan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi esok. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.